Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak mula terus dengan 20 pilihan. Ramai yang tanya saya tentang penyakit-penyakit lain. Sebenarnya jangan risau sangat kalau ada sebahagian daripada anda tanya tentang ada tak makanan atau sayuran yang khas untuk katakan ada seorang tu tanya ovarian cyst. Ada seorang tu tanya untuk stroke sahaja sebab dia tak salah saya baru kena stroke, lepas tu ada blood pressure lagi, ada diabetes lagi. Anda cuma ambil pen atau ambil pensel ataupun ambil buku nota tu, tulis dahulu, nanti saya cerita. Kebanyakan daripada sayur-sayuran yang saya nak bagi nanti boleh dipergunakan juga ataupun dipakai untuk penyakit-penyakit lain. Cuma saya nak lebih fokus kepada 3 penyakit utama pada malam ini. Kebetulan penyakit ini juga ramai daripada kita ataupun adik-beradik kita yang menghadapi ataupun tengah melaluinya. Betul tak? Contoh saya kata apa tadi? Penyakit diabetes, top. Nombor 2 penyakit high blood, sama kuatnya. Dan pembunuh utama di seluruh negara ataupun satu dunia pun masih lagi penyakit jantung. Dan kalau orang survive pun, orang dah selamat daripada serangan jantung, dia akan dapat apa yang dipanggilkan lemah jantung pula, maksudnya weak heart. Sebab maklumlah, macam rumah tu dah terbakar, dah fuse, so nak kena dibetulkan tu, kalau tak jaga betul, dia akan lemah sentiasa. Maka malam ni saya memberi sedikit kongsi cerita. Okey, boleh kita mulakan? Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting sekali ada kata kunci yang saya akan ceritakan kepada anda pada malam ni. Maksudnya the keyword. Apa saja yang saya cerita pada malam ini dari sudut kesihatan dengan menggunakan sayur sebagai bahan utama, selain daripada buah-buahan, selain daripada kacang-kacang, selain daripada bahan-bahan yang apa orang panggil karbohidrat yang berserat. Yang penting sekali malam ni ialah perkataannya ialah fiber, iaitu serat. Apa saja yang saya cerita malam ni, kalau tak ada serat, memang tak betul lah tu. Memang salah hari bulan ataupun teralpa, tak ingat pula apa yang saya nak masukkan. Maksud saya hari ni ialah salah satu daripada punca utama banyak penyakit menghinggapi kita atau datang kepada body kita ialah senang je. Dalam bahasa kampung dipanggil sembelit. Ramai daripada kita kalau ada masalah sembelit ataupun constipation, ini orang panggil awal-awal petanda yang kita akan tak jadi sihat. Tetapi kalau tak sembelit pun, memanglah you tak perasan sebab body you dah mendapat semua manfaat yang kita cerita ni. Nombor 1, dia tinggi dengan serat. Okey. Nombor 2, dia punya glycemic index dia, maksudnya susah untuk dia menaikkan paras gula. Itu dia punya trik nombor 2 yang saya nak bagi pada you. Saya ulang, 1 serat, nombor 2 dia mengurangkan masalah glukos lah dalam badan kita, dia kurang. Dan nombor 3, dia tidak tinggi dengan katakan karbohidrat yang kalaupun dia berbentuk buah-buahan ataupun roots seperti ubi kayu, seperti keladi, seperti apa lagi, potato, kentang, semua tu. Kalau itu pun you boleh kurangkan pada malam ini, boleh makan. Tapi kalau boleh kurangkan, berarti you dah mengurangkan banyak karbohidrat dalam badan you, yang sebenarnya punca banyak daripada 3 penyakit ni. Diabetes, blood pressure dengan masalah jantung disebabkan oleh tersumbatnya pembuluh darah kita kepada jantung, ke arah jantung. Maka ini ada kaitan dengan high blood pressure, kolesterol, termasuklah diabetes. So, nombor 20. Okey, kita mula daripada bawah, boleh? Nombor 20, sayur yang saya pilih namanya kale. K-A-L-E. Ini masalah sikit, tapi dah banyak jual di pasar-pasar, di market pun ada sekarang. Saya pun heran kat mana dia orang dapat kale ni, sebab ini bukan tanaman di Malaysia sebenarnya pada asalnya, tapi mungkin peladang-peladang di Cameron Highland dah nampak ada peluang. Kale ni dia lawan kuatnya dengan bayam. Tapi jangan risau, kalau you masih suka bayam, tunggu dulu. Bayam atas lagi nanti, maksudnya lagi atas lagi bagus lah. Apa yang bagusnya? 1, dari segi serat. Nombor 2, dari segi mineral dan vitamin. Terutama sekali mineral namanya potasium dan magnesium. Saya pilih sayur-sayuran ni lebih kepada kalau dia tinggi dengan 1 dengan serat,
Nombor 2, dia rendah dengan karbohidrat. Kan ada buah-buah tu masih lagi berkanji buahnya. Contoh saya kata ubi-ubi tu kan banyak lagi karbohidrat. So kita cuba kurangkan tu untuk menyelesaikan masalah penyakit. Bukan saya kata ubi tu tak boleh makan. Nanti you salah bulan pula. Tapi hari ni kita nak fokus. So tinggi dengan serat dan tinggi dengan potasium, magnesium terutama sekali. Let's go. Nombor 2, nombor 19 lah kan, naik ke atas. Nombor 20, nombor 19, carrot. Carrot ni tak pergi ke mana lah. Orang Indonesia panggilnya wortel. Okay, so wortel ni memang terkenal dengan beta-carotinnya, dengan antioksidannya, dengan dia punya cellulose. Dia tinggi dengan insoluble fiber dan juga ada soluble fiber. Tapi dia kuat dengan insoluble fiber. You jangan risau kalau saya sebut perkataan insoluble fiber, kalau dia ada perkataan seperti panggil lignin, semua ni adalah bahan-bahan phytonutrient, bahan-bahan kebaikan yang terdapat selain daripada serat dalam sayur ni. Nombor 18 ialah olive. Olive tu apa? Zaitun. Buah zaitun tu yang dalam jeruk tu, kalau you boleh ambil yang tak jeruk pun nak makan, makanlah. Tapi jangan-jangan boleh makan sampai satu kati satu hari lah kan. You makanlah lebih kurang satu genggam, campur dengan you punya makanan, masuk dalam salad you, very good. Okay, seterusnya nombor 17, ulam-ulaman. Semua jenis ulam orang Malaysia diiktiraf. Saya iktirafkan. Pasal apa? Saya duk makan ulam raja, saya suka katakan ulam tenggek burung, kadang-kadang kita ambil, saya suka daun kari, tak banyak lah. Kadang-kadang saya rebus daun moringa, apa lagi kita campur lah. Katakan sayur ala musim ada pucuk janggus, very good, pucuk ubi kayu, pucuk-pucuk ni lah. Kalau sekali-sekali pucuk ni pun saya ambil, pucuk buah jambu pun boleh. Lepas tu jantung pisang. Betul ke orang pakai jantung pisang? Yalah. Jantung pisang tu kan, boleh. So banyak lah sayur-sayur. You tak ada masalah lah kat Malaysia ni. Ambil 3-4 jenis. Ni antara top. Okay, so seterusnya nombor 16 pula iaitu celery. Celery ni saya dah banyak kali cerita, tapi yang ni bukan untuk buat air sahaja, tapi boleh buat untuk kita makan harian. Kan kalau you pergi hotel, dia potong cantik-cantik macam french fries dia buat tu. Lepas tu kita dip pula. Yang bahaya tu dip tu. Dip tu dengan Thousand Island semua, memang lingkup lah. You jangan dip, you gigit saja. Okey, gigit dia, campur dengan, kalau setengah orang tu dia potong carrot pun buat macam panjang-panjang, halus-halus macam french fries tu. You gigit lah benda tu. Okey, very good. Celery. Of course lah, kalau buat air tu first class. You jangan lupa pada air setiap pagi, celery tu. Seterusnya ialah gubis. Boleh ikut tak? Gubis apa pun boleh. Terutama sekali gubis yang mereka buat kajian ialah gubis merah. Gubis yang ungu tu, yang purple yang saya tunjuk macam mana nak buat. Nak buat sayur pun boleh. Kalau sayur tu nak buat dengan santan, no problem. Okey, saya tak kata, cuma kalau boleh ambil raw lagi bagus lah, ambil mentah lagi bagus. Dan kalau you sempat buat sauerkraut kan, potong, lepas tu bubur garam, potong, bubur garam berlapis-lapis tu, lepas tu tinggal dia 5-6 hari, seminggu dah boleh makan. Best, cukup bagus untuk you punya lawan penyakit dan juga jaga bakteria you, membantu pula lagi menjadi dia happy. Saya dah kata kalau dia happy, body kita pun sihat. Okey, ramai orang yang lepas berpenyakit keluar hospital, termasuklah sampai yang lepas pada kemo pun, atau keluar daripada stroke, daripada hospital tu masih lagi fizio, masih lagi pakai kerusi roda semua tu. Diabetes kadang-kadang yang dah doktor kata dekat dah nak kalau tak jaga betul nak potong kaki semua tu, you jaga betul-betul ni, dia boleh reverse. So makan benda-benda yang saya kata macam gubis tadi. Seterusnya ialah brokoli. Brokoli semua orang tahu kan, brokoli yang hijau tu, sebab dia banyak dipanggil sulforaphane, sulfur. Okay, brokoli ni terkenal, cuma you kena basuh betul-betul. Saya sambil cerita tu tergerak hati nak bagi tahu kat you, semua sayur-sayur kita ni memang ada dah di spray, cuma banyak sikit je.
Kalau datang daripada ladang-ladang biasa yang bukan organik, so you kena basuh, you kena rendam betul-betul, sama ada dengan cuka, garam, satu lagi dengan sodium bicarbonate tu, ataupun dengan ozone water. Faham Alright, dengan cuka semua saya dah cerita. Baik, seterusnya naik ke atas lagi. Nombor 13 pula, parsley. Pernah dengar parsley? You pergi carilah kat supermarket ataupun kat kedai-kedai. Sekarang dah ada kat market biasa pun ada parsley. You nanti akan confuse sikit dengan ketumbar lah, dengan daun sup lah, daun celery lah, semua tu. Tak apalah kalau tersalah ambil yang mana satu pun, tapi dalam kajian parsley ni tinggi betul dengan dia punya potasium, dan rendah dengan karbohidratnya, tapi seratnya masih lagi tinggi. So yang tu yang kita cari, serat tinggi, potasium tinggi, dia punya karbohidrat tak tinggi. Itu yang bagus. Lepas tu naik lagi nombor 12, namanya asparagus. Asparagus ni saya mengharapkan you seminggu 2 kali ke acah-acah lah dapatkan asparagus ni. Sebab apa, dia antara satu lagi yang bagus untuk menangani masalah penyakit-penyakit yang saya cerita pada malam ni. So dah ikut nombor berapa dah? Nombor 12 asparagus, sebab dia ada folate, bagus untuk ibu-ibu mengandung ataupun untuk baby yang membesar, lepas pada dah boleh ada gigi ke, boleh gigit-gigit tu, acah dia makan dengan asparagus pun very good. Yang seterusnya, yang ni semua orang boleh ikut, cucumber ataupun apa dia, timun. Timun Jepun ke, timun Malaysia ke, timun mana pun asalkan timun, zucchini ke, boleh. Okay, warna hijau ke, kulit dia warna kuning ke, asalkan timun, very good. Alright, dia punya serat cukup tinggi. Saya cuma nak galakkan you tadi, apabila datang kepada brokoli tadi tu, you boleh campur sekali. Kalau bosan sangat dengan brokoli saja, you tukar dengan Brussels sprout. Pernah dengar kan Brussels sprout yang sebesar ibu jari saya tu, bulat-bulat, dia orang panggil macam panjang-panjang, membujur sikit tu, warna-warna hijau tu. Okay, so Brussels sprout very good. Bila saya kata sprout, kalau you nak masuk tauge ke, you nak masuk sprout lain ke, katakan wheatgrass, ataupun nak masuk katakan green beans punya tauge ke, semua-semua jenis sprout ataupun tauge-tauge ni boleh sangat, no problem. Okay, so jangan lupa pada sprout, very very good, semua jenis sprout lah. Okay, bak kata orang, kalau cauliflower punya sprout pun bagus, brokoli punya sprout pun bagus, lebih bagus daripada yang dah matang tu. Baik, semua-semua ni di bawah satu perkataan yang dinamakan cruciferous vegetable, yang saya selalu buat untuk orang penyakit kanser. Tapi kebetulan untuk malam ni, penyakit-penyakit yang saya cerita ni pun boleh dibantu dengan sayur-sayur yang rangup. Mereka kalau makan, siapa-siapa yang makan ni, dia boleh rasa. Kalau you ambil secara mentah, memang rangup betul. Sebab tu setengah orang dia tak tahan, dia celup ataupun celor sedikit dalam air panas, jangan sampai lembik, dia makan. Baik, sambung. Nombor 10 ialah tomato. Okey, tomato semua dah tahu, sebab dia ada apa? Dia ada lycopene. Dan lycopene, kalau nak keluarkan lycopene, bahan aktif yang bagus untuk lawan penyakit tu, kena buat apa? Siapa tahu cepat? Kena makan. Betul lah, kena makan. Tapi sebelum makan tu kena panaskan dia. Tomato dia cuma keluar lycopene dia bila dikenakan panas. Walaupun tak lama sampai lembik, tetapi cukup, asalkan dapat 1-2 minit panas pun dah cukup, sampai dia you boleh rasa dia boleh keluar lycopene tu. Selalunya dia jadi macam lembik sikit lah kan. Kalau you nak bakar pun boleh, you nak salai pun boleh, you nak steam pun boleh, no problem. Okey, seterusnya dalam bahasa orang putih dia panggil arugula. Arugula ni dia lebih kurang macam sayur menghijau jugalah. Kalau you pergi supermarket tu, dia ada tulis kat situ arugula. Okey, baik. Seterusnya kita sambung kepada lettuce. Pernah dengar tak romaine lettuce? So romaine lettuce ni memang terkenal, sebab yang next one semua orang tahu, dia panggil mushroom atau cendawan. Boleh? Banyakkan
cendawan. Apa jenis cendawan pun tak apa, don't worry so much. Okay, asalkan dia tidak beracun lah, of course kan. Dan pastinya kalau you beli kat supermarket, beli kat pasar, semua-semua tu dia punya mushroom memang saya rasa semua boleh makan, betul tak? Tolong banyakkan mushroom, sebab mushroom antara yang terbaik dan memang dia bagus untuk semua jenis penyakit sebenarnya. Okey, kat sini siapa yang boleh makan pedas sikit, boleh tak next one tu kena hati-hati kalau tak boleh makan pedas. Boleh makan pedas, saya nak you galakkan diri you ambil apa tu, bell pepper yang hijau. Cili apa panggil, cili benggala. Okey, so cili besar ni yang berwarna-warni tu, tolong you ambil yang hijau dulu. Kalau ada pilihan kat depan mata you, duit ada sekian untuk bajet hijau, ambil yang hijau dulu, lepas tu baru ambil warna lain, kuning, merah, orange ke. Gout tak boleh makan, yes. Bagi mereka yang allergic, kalau you ada gout, you tahu yang mana tak boleh makan, jangan makanlah. Contoh, you tak boleh makan asparagus setengah orang. Contoh, setengah orang tak boleh makan yang menghijau tu. Okey, bayam tak boleh makan. Okey, jangan makan. Okey. Tapi ada juga macam saya, ada gout boleh makan. So cili benggala dah betul. Lettuce tu dia panggil apa? Salada. Thank you. Okeylah, selada. Okey, so you ambil selada. Nama baru untuk saya belajar. Baik, bell pepper tadi kalau you tak dapat hari tu, you gantikan dengan beetroot, boleh tak? Beetroot, tahu kan? Buah yang jadi merah tu, yang penting sayur dia tu. Buah dia pun ambil sekali lah. Okey, nak buat smoothie pun boleh, nak buat sayur pun boleh, nak masuk dalam salad pun boleh. Tapi saya nak you celur dia punya daun tu, sebab daun dia yang tinggi dengan potasium dan banyak serat. So saya kata apa tadi, beetroot. Okey, seterusnya ialah green beans. Bukan kacang hijau yang buat bubur tu, ni beans yang sayur, tahu tak? Dia kalau you tak dapat green beans yang bulat-bulat macam tu, you ambil kacang buncis pun boleh, you ambil kacang panjang pun boleh, tak ada masalah bagi saya. Ini jenis-jenis beans ni. Okay, yang penting ialah bukan beans tu saja, tapi dia punya keseluruhan kacang buncis tu. Ataupun setengah orang nak kacang bendi. Kacang bendi pun tak ada masalah, very good. Okay, so green beans boleh, kacang bendi boleh, apa saya kata, kacang buncis, kacang panjang. So yang orang selalu pergi makan apa, nasi kandang tu kan, atas tu kan dia selalu bagi 2 ketui, 2 batang bendi tu. Minta kali ni 5 batang. Kurangkan you punya nasi tu terus. Sekali-sekali nak makan nasi kandar juga kononnya, lebihkan nasi, lebihkan kacang bendi tu. Lepas tu saya suruh you bagi bonus. Sebelum bonus kita bagi habis dulu. The next one, terung. Semua tahu terung kan? Okey, terung. Lepas tu next one yang bagusnya bayam. Ni kali dah top 3 dah, bayam dah naik ke atas dah. Okey, so bagi mereka yang tak ada masalah, ambil baby bayam lagi bagus lah. Kalau tak dapat tu baru ambil bayam yang lama-lama kita punya tu. Apa cerita dengan kangkung? Kangkung setengah orang boleh makan, setengah orang tak boleh makan. So bergantung. Sebab apa, dia tinggi sangat pula serat dia, sampai you dapat orang panggil sembelit pula nanti. Tu isu kangkung pula. Tapi kalau tak ada spinach, tak ada bayam, you boleh ambil kangkung. Kalau orang Sabah, Sarawak terutama sekali ada sayur midin, tu best. Pucuk paku pun best. Setengah orang tak boleh makan lah sebab dia ada gout. Sebab bahan-bahan seperti spinach semua ni kadang-kadang dia ada oxalate, tahu tak? Dia ada satu bahan yang menyebabkan nanti bermasalah gout ataupun masalah kidney stone dan sebagainya. So you kena hati-hati. Tapi kalau tak ada masalah apa-apa, you digalakkan hari-hari pun tak apa spinach ni. 2 sebab. Satu, dia amat bagus dari segi kesihatan. Nombor 2, dia amat murah. Dan kalau you tanam sendiri pun dia senang naik. Betul? Okey. Right. Last 2 ready. Cauliflower. Tadi brokoli, yang ni cauliflower. Cauliflower ni yang putih. Sehingga kan sekarang orang dah buat cauliflower rice pun, tahu tak? Nasi dengan diperbuat daripada cauliflower. So saya rasa you boleh galakkan diri you pun buat cauliflower rice. Saya pernah makan cauliflower rice ni,
bagus. So dia nampak dia pun macam nasi, you biasakan, then you dah boleh gantikan dengan nasi. Okay, so kangkung makan dengan broccoli rice tambah dengan sambal belacan, kelas, no problem. Bagi saya, you boleh ambil dengan ulam-ulaman. Petai pun no problem, very good. Jering pun bagus. Apa lagi? Semua jenis bawang-bawang, very good. You jangan tinggal bawang. Saya lupa sebab bawang ni saya nak letak tadi sebagai side dish. Tetapi dalam semua masakan you sekarang, kalau you nak goreng ke apa sikit pun, bawang dulu. Wajib. Tak kira lah bawang besar, bawang kecil, bawang merah, bawang putih. Bawang putih lain pula kan. Kalau garlic tu lagi best. You kena pecahkan dulu, bagi hilang dia punya rasa pedih mata tu, baru makan. Itu baru dia punya aktif. Dan kita tutup cerita pada malam ni dengan satu yang sebenarnya bukan sayur, dia sebenarnya buah. Cepat. Tempe dengan tauge semua tu no problem, boleh. Okay, garlic very good. Tapi saya nak anda jangan lupa kepada, cepat, ni orang Indonesia dah happy ni sebab apa, dia banyak tanam dah, iaitu avocado. Avocado ni tak kira you vegetarian ke, you paleo ke, you keto ke, atau you orang kata apa, berpuasa ke, bila you nak buka puasa ke, ataupun you nak betul-betul nak jaga you punya berat badan you, mainkan dengan apa, dengan avocado. Okay, sebab avocado ni complete, dia complete fruits. Dia ada apa orang panggil, karbohidrat pun ada juga, tapi dia banyak dengan fat. Karbohidrat dia sikit sebenarnya, walaupun nampak macam berisi macam tu, tapi dia banyak dengan good oil, good fat, dan dia ada protein pun. Yang paling penting, dia ada banyak vitamin dan mineral, dan potasium dia pun tinggi betul dalam avocado ni. Okay, serat dia pun mencukupi. So that's why dia always on top. Kalau sebelah-sebelah negara barat, memang avocado lah jadi nombor satu all the time. Kita sebenarnya nombor satu, saya masih suka kalau you letak perkataan ulam. Tadi saya dah cakap tadi, tapi saya letak dekat bawah. Sebenarnya dalam hati saya, kenapa kita nak rendahkan makanan setempat kita? Sebab apa? Tuhan menjadikan manusia itu kebaikan yang boleh dicari melalui perubatan ke, atau herba-herba, atau makanan yang terbaik untuk benua itu, maka itulah makanannya. Contoh, durian tak ada kat Amerika, tak ada kat Switzerland, tak ada kat London, tak ditanam kat negara-negara sejuk dan sebagainya, betul tak? Jadi dia khas, dia buat untuk orang macam kita. Jadi kita bolehlah makan, faham tak? So lain kali saya cerita pasal buah pula, top 20 buah-buahan yang boleh dimakan untuk menyelesaikan masalah penyakit, boleh tak? Okay, so you dah dapat hampir 20 lebih. Jangan lupa kepada herba-herba seperti ataupun rempah rimpang kita lah. Kalau kita lupa nanti rugi sangatlah, macam apa, halba, saya kata apa tadi, bawang putih, halia, kunyit kan, ataupun ni apa, kayu manis, a lot. Kita banyak dia punya rempah-rempah ni, you sambung sekali. Okay, sanggakan kalau orang yang berpenyakit apa tadi, diabetes, high blood, dengan sakit lemah jantung tadi, kalau you amalkan ni untuk plate nombor 1 untuk DND diet kan, tengah hari sekali, malam sekali. Hari tu saya cerita untuk makan 1,5 kali saja. Kalau you dah makan fruit sebelah pagi, tengah hari tu you makan tak sah sampai kenyang sangat, setengah aja, malam you makan full. Itu yang dipanggil 1,5 kali. Tapi sebenarnya you campur dengan buah, waktu pagi tu dah kira setengah dah balik, sudah jadi 2 kali sehari, masih lagi okey. Yang tak okey kalau 3-4 kali sehari ke atas, itu memang kalau you sakit apa pun lambat nak baik. Alright, cukup dulu saudara sekalian. Terima kasih kerana sudi join saya, supaya kita semua hidup di dunia ni bahagia, akhirat nanti ke syurga, insyaAllah. Semoga kita pandai-pandailah untuk melepaskan, let go. Apa yang boleh kontrol, kita kontrol. Apa yang tak boleh kontrol, kita let go. Okay, dan kita always feel good all the time. So tolong jaga diri,
Dan kebetulan herbal gel tu saya buat memang khas untuk lawan virus-virus ni, untuk tingkat community. Kalau sudi, bekalkan diri you dengan sekurang-kurangnya sehari sekali 2 kali. Saya ada dosage-nya tu, pagi sekali, malam sekali, cukup untuk you mempertahankan diri supaya immunity kita sentiasa terjamin, insya-Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.